قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, sama-sama kita memuji dan bersyukur kehadirat Ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat dan juga rahmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bagi kesehatan tubuh badan kita. Allah Ta'ala mata kita cerah, telinga kita dapat boleh mendengar, lidah kita boleh dapat kecek makanan dan boleh kecek, dan juga anggota kita sehat. Alhamdulillah, syukurlah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat orang yang beriman, apabila dia dapat nikmat, maka selalu dia bersyukur akan nikmat. Dia boleh nikmat, maka dia syukurkan nikmat. Ini cara hidup orang yang beriman, orang yang sentiasa duduk dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kebiasaan manusia, apabila Allah Ta'ala wi kesenangan, wi sehat, wi umur panjang, maka golek manusia itu nak terlupa. Contohnya Fir'aun. Allah Ta'ala dia hidup atas dunia 500 tahun dengan tak jumpa dengan sakit, tak biasa demam, tak biasa batuk, tak biasa ada penyakit di Fir'aun. Maka ujian yang paling besar kepada Fir'aun itulah sehingga dia mengaku diri kata dia adalah Tuhan. Ini manusia. Sebab tu golek manusia bila senang, bila Allah Ta'ala wi kekayaan, golek manusia nak terlupa syukur kepada Allah. Oleh yang demikian, kita sebagai orang yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi Rasul, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada hari kiamat, kita beriman kepada qada dan qadar, kita beriman kepada Allah. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat, walaupun nikmat itu sikit saja, walaupun nikmat itu sekadar nyawa kita, tetapi itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, dia tak lupa alhamdulillah, dia syukur kepada Allah, dia sentiasa terima kasih. Sehingga Nabi sebut dalam hadisnya, apabila Allah Ta'ala beri kepada kita perkara yang kita kehendak, benar kita duk nak, Allah Ta'ala wi sempurnakan, maka Nabi suruh kita sebut alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Contoh, kita nak satu rumah, kita nak satu kereta, Allah Ta'ala bagi rezeki, boleh benar yang kita nak tu, disuruh kita baca alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Dan apabila juga yang benar kita nak, Allah Ta'ala tidak sempurna lagi, Nabi suruh juga kita sebut alhamdulillah ala kulli hal. Kita nak satu-satu benar. Orang nak kerja, dia nak lah we boleh kerja siapa masa periksa, kabar-kabar waktu beg mari tak leh juga kerja dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Sentiasa kita terima kasih kepada Allah. Apatah lagi ibu bapa yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wi panjangkan umur kita sehingga kita dapat berada di dalam bulan Sya'ban. Ni sekarang kita duduk dalam bulan Sya'ban, tak berapa lama akan nak masuk kepada bulan Ramadan. Oleh tu, ini adalah rezeki, ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala melanjutkan umur kita.
Alhamdulillah, sambil kita berdoa, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, panjanglah umur kami wisapa kepada bulan Ramadan. Sekalian kita duduk di dalam bulan Sya'ban. Oleh tu saudara yang dikasihi, segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kita, kalau kita nak bila satu persatu, sosok bila tak habis. 2 hari kita bila tak habis. Hari tu kita boleh gapo, tu hari gapo, tak habis kita nak bila. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tak ada kita nak bila. Apa maksud? Banyaknya yang Allah Ta'ala kurniakan bui kepada kita. Tetapi nikmat yang banyak saat ni, ada 2 nikmat yang paling besar. Siapa dia dapat 2 nikmat ni, dia selamat dunia dan juga di negeri akhirat. Dunia dia selamat, akhirat juga dia selamat. Apa dia? Iaitulah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Wa kafa bihima minan ni'mah. Sempurna, sambung baik. Dunia ni, golek kita duk fikir, bila kita nampak orang ni menega berjaya. Orang ni menega berjaya sampai rumah 2-3 lapis. Kereta tak tahu berapa buah. Nah, ikut nak gapo dia boleh belaka. Maka manusia golek kita bila, orang itulah orang yang senang, orang yang dapat nikmat Allah Ta'ala lebih daripada kita. Hakikat yang sebenar bukan, tuan-tuan, bukan harta. Nah, nikmat yang paling besar adalah iman dan juga Islam. Maksudnya, walaupun kita hidup rumah yang buruk saja, kita tak ada kereta, tak ada motor, ada sekadar sikal. Makan ni hari-hari kita nasi pagi makan dengan telur, tengah hari makan singa, tak biasa makan sedap super remo kerana duit kita tak ada. Tapi Islam kita sempurna, kita boleh jaga. Islam ada dalam jiwa kita. Iman kita bertambah semua iman kita. Maka boleh jaga 2 perkara ni. Maka orang ni lebih daripada yang kaya itu lagi. Naknya, hak Allah Ta'ala sudah bagi kepada kita 2 nikmat ni, ibu bapa. Jaga jadi baik. Islam, apakah Islam? Kena faham cara hidup dalam Islam. Kena tahu gapo yang sakut dengan Islam. Ni, hari-hari yang ada dalam agama Islam, hari hak lebih dalam masa setahun, ada hari gapo kata. Lek sia kita tahu kerana partiting ada. Hak Islam pun ada juga, tapi tak tengok mana. Hari yang sangkan dalam Islam, satunya hari Hijrah Muharram, 1 Muharram. Yang kedua, hari Nabi kita beranak, hari Senin 12 Rabiul Awal. Yang ketiga, hari malam Isra wal Mi'raj, bulan Rajab yang lepas mari. Yang keempatnya ni nisfu Sya'ban, ada 1 malam yang dikatakan malam nisfu Sya'ban. Hari Selasa, malam Rabu ni. Kena tahu hari samkan dalam Islam. Bila hari samkan dalam Islam, maka pahala, kelebihan, ganjaran yang Allah Ta'ala sedia kepada umat akhir zaman sangat-sangat banyak sekali. Hari gapo lagi? Hari Raya Aidil Fitri, Hari Raya Aidil Adha. Ni hari ni hak lebih-lebih di dalam agama Islam. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh tu Allah Ta'ala sudah bagi Islam dan iman kepada kita semua. Maka hak ada ni, jaga dengan sebenar-benarnya. Hari ni juga alhamdulillah kita dapat bersama-sama untuk membantukan agama Islam. Mana dia? Untuk kita menyudahkan satu bangunan tahfiz, masjid yang terbesar di sini. Nah, di tahfiz di kampung Palai, di kawasan Tambun Yaktak, Ampir Raman, Cangwat Yaklah. Tuan-tuan yang dikasihi, mungkinnya pada hari ni ramai orang yang kena padah, tapi tak boleh nak mari kerana hujan dan sebagainya. Oleh tu, kalau sekiranya ada duk tengok dalam live, dalam Facebook kita ni, ada tengok ni, maka minta tolong pakai share dulu. Lepas tu dia ada milik banci. Ada milik banci hak duk di bawah ni.
Saya minta kepada semua pakak-pakak on masuk mari. Sekadar mana yang kita dapat membantukan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok pada asal ibu bapa, Nabi membinakan masjid yang pertama sekali iaitulah Masjid Quba. Musafir Nabi, hijrah Nabi daripada Mekah menuju kepada negeri Madinah, kota Madinah. Akhir bulan Safar masuk bulan Rabiul Awal, Nabi sapa di waktu subuh di satu masjid yang bernama Masjid Subuh atau Masjid Al-Misbah. Duk mana masjid ni? Dekat dengan Masjid Quba. Dalam son, golek kita pergi tak boleh nak masuk ibu bapa. Masjid ni ada sepit saja. Dengan weti ni sepit dia lagi. Jadi situ Nabi berhenti waktu subuh. Nabi semaya sekali dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lepas daripada tu, bila cerah mari, Nabi teruskan berjalan menuju kepada Quba. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dibawakan oleh Mus'ab bin Umar dan sahabat yang lain lagi, Kalsum bin Hadam, di rumah dia. Masjid Quba depan ni, contoh Masjid Quba depan ni, contoh kita kata sebelah ni belah Lek Tino. Jalan betul lagi. Lek sana ni. Lek sana ni lagi nampak satu pagar. Lek dalam tu ada satu rumah Kalsum bin Hadam. Kalsum ni lelaki. Sahabat Nabi lelaki yang Nabi tupai duduk di rumah dia. Berapa hari Nabi duduk di Quba? 10 hari 10 malam. Maka Nabi tidur berehat di rumah Kalsum bin Hadam. Maka di situlah tuan-tuan, yang mana Nabi keluar daripada Masjid Musabbih, Masjid Subuh, sahabat duk tunggu di rumah Kalsum. Nampak Nabi berjalan mari, sambut Nabi dengan Tala'al Badr. Suka gembiranya Nabi datang mari ni. Min saniyatil wada'. Nabi keluar daripada lemah saniyatul wada'. Tubik mari sambut Nabi. Bila sambut itulah Nabi minta menupai dan Kalsum beri rumah dia. Rumah Kalsum ada lagi lah ni tuan-tuan. Ada lagi rumah ni. Kayu sebelah halal di atas ni. Ada lagi buruk dah. Boleh kita nak pergi ziarah. Di tepi rumah Kalsum bin Hadam ada satu telaga yang dinamakan Bi'ru Izik. Telaga Izik. Telaga yang Nabi ludah aliyu. Nabi pernah ludah aliyu daripada air yang tidak boleh guna sikit abu. Masa tu dia buat masjid nak guna air, tapi tak ada air. Tengok telaga air punah. Nabi ludah aliyu, maka air jadi jernih bersih. Siapa di hari ni orang serok duk jiruh pokok tamar dalam kebun tu, tak berhenti-henti. Air tak kering ibu bapa. Di tepi tu juga, dalam kawasan tu ada satu tempat Nabi semaya sunat ketika panah. Rumah tak ada. Maka Nabi semaya di tengah panah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ambil kain, satu kain, ditudung di atas kepala Nabi. Masa tu saya Baboding biasa pernah pergi situ. Maka Baboding semaya, saya tudung di atas. Saya semaya, dia tudung di atas. Ambil sunnah Nabi. Situ. Nak masuk situ kena bayar 10 riyal, 100 kok. Di situlah tuan-tuan, Nabi sapa di situ. Nabi duduk 10 hari 10 malam. Hak nak wayaknya, Nabi membinakan satu masjid, iaitulah yang bernama Masjid Quba. Masjid Quba Nabi sebut dalam hadisnya, siapa dia semaya sunat 2 rakaat di Masjid Quba, Allah Ta'ala membagikan pahala seperti 1 kali umrah. Pahala supaya kita buat umrah 1 kali. Maka di waktu itulah sahabat Nabi pakat buat bata. Ambil seluk, dicampur dengan upuk-upuk dan sebagainya, wak bata pergi jemur panah. Ambil wak dinding. Nabi sendiri pergi pikul tuan-tuan. Pikul bata tu untuk wak dinding masjid. Sahabat kata, ya Rasulullah, Rasulullah berehatlah. Tak payah Rasulullah buat, berehat saja. Kami sahabat ni nanti nak buat masjid. Nabi kata, aku pun nak juga pahala membinakan masjid. Dalam hadis Nabi sebut, man bana masjidan saghiran aw kabiran, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa dia? Barang siapa yang membinakan satu masjid, besar atau kecil, Allah Subhanahu wa taala membinakan satu rumah dalam syurga, tuan-tuan. Ni hari ni ramai-ramai for kita ni tujuan nak sudahkan masjid ni.
Maka supaya kita membinakan satu rumah dalam syurga. Banyak mana kita win duit, ramai-ramai ada orang tak win duit, tapi dia mari basuh pinggan, dia mari tolong akid, dia mari tolong cara wudu, dia mari tolong sifat kekmah. Maka dia adalah satu bahagian daripada membinakan masjid. Apatah lagi masjid yang kita buat ni, ada pelajar yang duduk 24 jam, duduk baca Quran 24 jam. Ya Allah, jariah tak pernah kecek banyak ibu bapa. Nak mujur hak ni lah nak bawa kita selamat cerah dalam kubur. Nak mujur hak kita buat 100 kok ni lah, hak kita sedekah 500 kok ni lah, nak bawa kita selamat di padang mahsyar. Nabi sebut dalam hadis, orang yang selamat dalam kubur gapo yang dia buat atas dunia. Salah satu orang yang selamat dalam kubur iaitulah jariah dia. Apa jariah? Pahala yang tidak habis-habis berlari bertali sampai dalam kubur. Ya mati dah, tapi ada lagi pahala sampai sana. Lepas tu cuba kita fikir tengok, masjid bila jadi masjid tentu kata boleh pahala. Apatah lagi kita amah hak isiksa lagi, ada orang duduk semaya 24 jam. Ada pula orang duduk semaya saat ni duduk baca Quran, budak-budak hafid. Berapa orang yang ingat Quran dengan sebab masjid ni? Allah, pahala nak royak tak boleh ibu bapa. Banyaknya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Oleh tu, seolah kata hari ni, kalau kita tahu, kata ada di sini nak membinakan sebuah masjid, tapi kita tak masuk campur langsung. Sekut pun tak ada duit kita. Rang kita sikit pun kita tak letih. Nanti akhirat esok kita nanti sesal. Orang royak kepada kita, tolong mari makan teh. Makan teh pula dah. Mengepet. Aku tak nak makan teh dah weh. Asyik kabul kat tekak dah ni. Allah. Lebih lagi orang hak kata lagu tu, orang hak ada pitih, orang hak ada duit, tapi dia akan sesal di negeri akhirat esok. Sebab apa dia sesal? Dia tengok di padang mahsyar orang hak sedekah tu, orang hak binakan masjid tu, senir belakang. Dia minta kepada Allah Ta'ala nak kelik dunia, nak kelik maya tahajud, dah. Dia nak kelik baca Quran, dah. Dia nak kelik sedekah. Bapa nak kelik sedekah, dia nampak, dia khabar, dia tahu dah. Kata fak sedekah, selamat belakang-belakang. Lepas tu fak sedekah ni pakat kecek ni, bila jumpa dalam syurga, lah mau masuk syurga juga. Allah mujur mubadahku hari tu. Mubadahku hari tu, aku mari makan teh, aku sedekah 100, aku sedekah 200. Hak tu lah amalanku. Duk email di pada masyarakat hari tu, maka dah bawa aku masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuan-tuan. Jadi Nabi kita membinakan masjid, maka kita membinakan masjid. Jangan waksa. Jangan kata, amo wak dah sejik baru ni kita ni. Cukup dah kau tu? Dah. Sentiasa. Sokmo-sokmo. Ibu bapa yang dikasihi. Mula start bulan Sya'ban sampai Ramadan ni. Kalau kita ni bawa kereta sokmo, amo nak royak cara. Cara apa? Cara kita boleh sedekah tiap-tiap hari. Cedek duit kertas, duit 20. Banyak keping sikit dalam kereta. Kerana golek mah kita 3 wilayah sampai buat ni. Kalau ada buat makan teh di Batah. Di Batah luar ada budak werung, budak pemuda duk kutip duit. WI kosong kutip duit tengah jalan. Maka kita ni bila lalu jalan ikutlah di mana-mana tempat ada cedek duit siap dah. 20 kok. Berarti boleh wi. Berarti boleh wi. Hak rasanya kita tak cedek. Bila tak cedek, tak sedia, orang sekat siap cari duit pecah tak ada. Selok gi merah, selok gi kelabu, duit 500. Tak ada apa dah lah. Nak gi dengan tak sedekah, malu demo. Wi juga 100. Tambah kelik dek, nilai plus nilai. Sekut dia sedekah, mengapak kok watah. Pasal mata mamu. Budak weru kata, Allah rugi air tu sejebuk. Ya Allah, jangan gitu lalu lah. Oleh tu di hari ni, muak kita ni banyak pulut makan teh. Maka mujur, saya mujur. Tak biasa berasa lemah, tak biasa kata, gana banyak acak, dok. Hak ni lah. Kita kena fikir kita. Aku rajin baca Quran juga. Sehari berapa juz? Tak salah berapa juz. Berapa ayat aku baca Quran sehari. Nampak tak? Lepas tu kena bibahir kata, amalan untuk nak bawa kita masuk ke dalam syurga ada banyak jalan.
Kita alai ke dak? Dak, tak alai. Orang alai tak apa, dia duduk dengan ilmu, dia mengajar orang. Kita dak. Mari tahajud malam. Oh, subuh pukul 5.30. Lepas tu tahajud dak serat dah. Dak juga tahajud. Zikir dak juga. Kurang yang kita berzikir, pagapo amalan kita? Buat baik kepada orang dak juga. Mana amalan nak garanti? Kata aku nak masuk syurga dengan sebab amalan ni. Oleh tu hak paling mudah sekali. Kalau nak baca Quran kena mengaji dulu. Nah, kalau nak zikir kena reti bab zikir. Kalau nak bangun tahajud kena rajin bangun tengah malam. Kalau nak alim mengajar orang kena mengaji apa tahu apa nak. Tapi sedekah tak ada kena gapo. We ada duit, ada hati, pop kita sedekah. Dalam hal kita sedekah tu saat ni ibu bapa, pahala yang kita dapat ning lah, hak ning yang nak bawa kita menuju selamat dunia dan juga di negeri akhirat nanti. Oleh tu hari ni hak ramai-ramai pakat mari alhamdulillah dah. Nah, cuma hak kita naknya dalam Facebook ni. Kita nak dalam Facebook. Hak duk tengok dalam live ni, Malik banci ada siap dah. Nah, Thanakan Krung Thai เลขบัญชี 920-034-5816 nama banci itu Setaban Seksa Ponok Tahfiz Darul Quran. Tahfiz Darul Quran. Oh, masuk mari dalam banci ni selalu dah. Jadi saya nak tahu sikit, yard boricak lah ni berapa? Berapa? Tak ada. Siapa dia tahu kata? Berapa dah lah ni? Si sen berapa weh? Boleh orang yang duk tengok dalam ni tahu kata weh. Berapa? Berapa ratus ribu dah lah ni? Kepak juta dah. Tulah atas sikit weh. Tolong gicik kaum sana. Atau hatta kaum mai kata sekarang lah ni jumlah yard boricak ni duk dalam berapa ratus ribu dah. Supaya apa? Supaya pada malam ni kita akan boleh cek, kita boleh tengok katanya orang yang duk tengok rumah ni berapa dia own mari. Malam ni tak saya ceramah banyak. Hak naknya duit. Nak duit ya hari ni. Kacau dia kecek tak ada nak apa. Nak duit. Nak duit apa? Nak sudah masjid besar. Allahu Rabbi. Allah kita sukanya. Suka apa? Ibu bapa yang dikasihi. Saya nak pergi kita behar katanya. Belum pada kita mati. Dia panggil jaksa kita. Pongan kita. Witinga atas dunia. Kita bukan jadi nayuk. Kita bukan jadi Perdana Menteri. Bukan jadi sosok. Pongan kita, hak orang tak tahu. Kita dengan Tuhan. Masjid di Taning, masjid di Jalan, masjid di Nago, masjid di Aranjak Patih. Sudah dah ibu apa? Siapa dia ramai-ramai dalam ni besok duit masuk dalam banci hak amo duk laisuk dulu. Masjid Aran Tangtai piที่แล้ว Mokara Sapa Tanwa. Sudah siap lah ni maya dah. 2 tekad ใช้งบประมาณ 5 ล้าน 5 juta. Dalam masa setahun 8 bulan yang sudah. 8 bulan tu sudah dah masjid. Alhamdulillah. Masjid di orang asli tengah duk buat lah ni. Patut tak ingatlah hamo, banyak kita sebut, banyak kita duk buat live. Patut hak baru lasut ni kita bawa klik daripada Turki 1,200,000 Siapa dia hak biasa duk duit baru ni 2 minggu yang telah lalu. Maka alhamdulillah duit tu telah jadi roti kenompang. Sehari itu palit roti 150 butir roti. Duk mana? Di Turki ada kelek ambil roti saat ni hatta kepada orang susah yang duduk dalam kemah dan juga orang Syria. Duit saat ni jadi toto, jadi pamper, jadi kemah tempat duduk. Maka alhamdulillah kita sudah sempurnakan tuan-tuan. Oleh tu di hari ni ibu bapa, hak kita naknya iaitulah bantu kepada sekolah tahfiz di sini. Maka insya-Allah taala bagi saya rang yang pertama saya akan bagi kepada Bapa Din dan selagi saya ambil rang yang terakhir untuk kita menutup dengan doa pada malam ini supaya kita semua akan rasa gembira, tak berasa letih, tak berasa rugi, tak berasa masalah apa sikit pun.
Pasalnya kita nak membinakan satu masjid, satu buah sebagai jadi jariah dalam hidup kita sebelum daripada kita mati. Oleh itu sebelum nak kepada Babadi ni, iaitulah saudara kita yang duk tengok dalam live kita ni, minta pakai on weh. Lebih kurang 500, 700 orang duk tengok ni, maka sama-sama pakat-pakat kita on. Malik panci ada siap dah. Malik panci ada siap dah. Berapa ustaz weh? Maulana. Ya bericat lala ni. Aku mana? Kita nak tahu kata ya bericat sekarang lah ni berapa? Berapa ustaz? Pak Atta? Boleh tanahkan aja kelek dah tu dah lagi ada tu bila. Okey. Sekarang lah ni dah hak masuk dalam tanakan siap dah 592,820 ke. Patut lala ni tengah duk bila. Tengah duk bila lagi. Patut hak duk tengok rumah ni pakat on masuk dalam banci. Dalam live ni siapa dia hak ada Facebook, tolong masuk dalam Facebook Babodu Channel, tolong masuk. Lepas tu masuk dalam Facebook hak Babodi, lepas tu tolong pakat share. Ya masalah ni ibu bapa, kita pakat share, orang tengok ramai. Bila orang tengok ramai, ya boleh duit banyak. Amana oyak pengalaman pada bulan 10 tahun baru ni. Siapa dia biasa tengok satu video di Patelung, di Kuan Sai, Tambun Tembur. Di Patelung tu kita pergi nak beli tanah 5 rak. Harganya 1,700,000. Guna masa 3 bulan. 3 bulan ni tak ada kena letih, tak ada kena modal gapo. Lepas tu buat ke mana? Boh dalam Facebook satu video, orang tengok Malik banci. Orang pakai all masuk. Dalam masa 3 bulan boleh bayar habis dah. Lah ni bayar siap dah. Nanti nak buat masjid. Di situ adalah satu kampung orang Melayu kita. Orang Tani Narajala pergi motong sana jadi satu kampung. Kecek Melayu. Bukan kecek Sia Patelung dah. Maka di hari ni alhamdulillah dah. Sudah beli tanah. Apa nak oyak? Nak oyak dalam Facebook ni, kalau ramai orang pakai share, orang pakat tengok, maka duit kita boleh banyak. Jadi for kita kalau nak boleh duit banyak, hari ni, malam ni, esok tengok dalam Facebook, pakat masuk pergi share. Ya Malik banci ada siap dah. Amos sekadar malam ni je. Lepas tu for demo lah, kena pakat tolong. Kalau 1,000 orang share, tengok orang tengok banyak mana. Nampak tak? Faham masalah share mak dah. Mungkin bapa kata pergi kod share, mak pelik rumah. Kok pecek tok share dia. Jangan mak share ni dalam Facebook ni. Orang muda faham lah tu. Oleh tu saya kepada Bapa Din dan saya ambil round yang kedua dipersilakan. Astaghfirullah al-azim Alladzi la ilaha illa Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'mati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقال أيضا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنى مسجدا لله فقد بان الله له بيتا في الجنة وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان إن شاء الله بدخول الجنان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله والsyukru lillah. Yang mulia kepada Ustaz Maulana tuan tempat di sini dan kepada para guru dan ustaz, Imam Khatib Bilal dan kepada para pemimpin terdiri daripada Nayuk Rong Semaci, Tok Meneh, Tok Nebe, Pujuai, Peroso, Oso dan Cerobos semua. Dan kita tak lupa kepada werung-werung, pemuda-pemuda yang capur tangan, yang kerjasama untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya kepada kaum ibu dan kaum bapa yang bersusah lelah, yang bergotong royong, yang bertokoh romuh di atas mengadakan majlis kita semenjak daripada beberapa hari lagi dah untuk kita menjayakan majlis pada malam ini dan hari ini. Dan alhamdulillah semualah kepada ayah-ayah dan ibu-ibu, pada-mada, pacik-mocik, polong-molong yang mana bersama-sama kita pada malam yang bertuah ini. Dan sebelum daripada saya nak muzakarah ala qadar sikit sebanyak, dan saya minta tolonglah kepada para penonton yang ada dalam live kita. Dalam live kita, dalam page saya sendiri, dan dalam page Babozu kita dan sains-sains lagi yang wak di rumah pak ada, maka siapa dia yang mana tertengok ataupun nampak banci ini, maka kita pakat on. Dengan kerana kita nak kepada dana ni banyak juga Babozu jadi kalau nak molek kau kena boleh sapa berjuta-juta. Songlan, samlan, pakalu samlan. Bahasa Melayu gapo samlan Babozu? Samlan 3 juta. Kalau hualan kalau wata. Jadi kita nak ni mudah-mudahan ayah-ayah dan ibu-ibu, para penonton yang mana ada tengok dalam live kita pada malam ni. Ada di rumah pada buat, lepas tu pada malam ni beberapa cang ni kita pakai on masuk. Mudah-mudahan duit yang Allah Taala beri kepada kita dapat tolong kita di hari akhirat nanti, insya-Allah Taala. Maka belum daripada saya nak pergi satu persatu dengan ringkas pada malam ni, kita buat satu persoalan. Kita duk kerja selama kening, duit yang kita duk cari, duit yang kita duk usaha, kita nak bersaing dengan duit ni. Sekat dunia kan nak bersaing siapa le kubur. Dia. Kita nak bersaing dengan duit kita, nak bersaing sekat dunia. Kita nak bersaing dengan dia selepas daripada mati. Kalau kita nak bersaing dengan duit kita ni, bukan setakat nak bersaing sekat dunia dah. Bukan setakat kita nak buat rumah, bukan setakat kita nak beli kereta, bukan setakat kita nak beli nasi. Kalau kita nak bersaing dengan dia siapa dalam kubur, kalau kita nak bersaing dengan dia siapa bangkit di pada masa, kalau kita nak bersaing dengan dia siapa asbab kita dapat masuk syurga Allah, maka saya serulah kepada ayah-ayah dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan,
kita khairat, kita sedekah lah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan ikhlas kita, dengan betul hati kita, betul niat kita semata-mata kerana Allah, maka itulah akan jadi satu asbab untuk kita dapat kejayaan, kita kamadia daripada mati. Amin ya rabbal alamin. Kamadia firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah ila akhiril ayah. Allah taala ada berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang telah beriman, kena kepada fak kita semua malam ni. Allah taala beritahu kepada kita semua pada malam ni, ya ayyuhalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang telah beriman, ku anfusakum. Allah taala berpesan kepada kita, Allah taala wasiat kepada kita, Allah taala beritahu kepada kita semua ni, ku anfusakum, jagalah oleh kamu akan diri kamu, wa ahlikum, dan mu kena jaga ahli keluarga kamu. Jaga gapo we? Nara, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kaedah orang ngaji ku ni seperti kita maklum itulah, waqayati wiqayah. Ni apa yang waqayati ti. Patu datang dengan jamak ku, jagalah oleh kamu. Maka apabila Allah taala datang dengan kalimah waqayati wiqayah ni, makna kata Allah taala suruh jaga hak luar jangan masuk dalam. Benar duduk lek luar ni, mung jagalah, mung buatlah lah mana ni, jangan wi benar ni jatuh masuk dalam. Hak tu kalau datang dengan wiqayah, waqayati wiqayah, qiku ni. Kalau Allah taala datang dengan wa'ayai wi'ayah, hak tu makna jaga juga. Hak tu jaga hak duduk dalam, jangan wi tubik luar. Kama dia Allah taala berfirman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Tu bahasa putih kita. Hitam, babo tu tak apa putih dah. Dia ni. Ku anfusakum, jagalah diri kamu ni. Jaga gapo? Jangan wi lepas dalam dengan kau. Lah ni kita duduk luar maka ni. Kita semua malam ni tak ada siapa dia bersorang habuk hok masuk dalam dengan kau. Tak ada siapa yang bersorang habuk. Maka lawan kita pakai jagalah. Jaga diri masing-masing. Jaga ahli keluarga, anak bini, isteri, anak cucu, zuriat, ahli kampung semua ni. Marilah kita pakai jaga weh. Jaga gapo? Jangan wi jatuh dengan aku. Sebab dengan aku ni, Allah Tuhan kata pula, waquduhan nas, bermula upenya upe dengan aku. Waqud ai waquduna. Waku tu mana upai. Kalau lembu kau repuk. Repuk ialah wakut bagi lembu. Maka dengan kau ni gapo kau upai dengan kau. Kalau repuk ni upai lembu. Kalau padi beras tu upai dia, nasi tu. Kama dia dengan kau tu gapo jadi upai dia. Apabila masuk dalam mulut dia nyomamah sungguh. Nyomamah nyo kisah nyo makan nyo telan. Apa jadi upen dengan kau weh? Waquduhan nas, manusia lah akan jadi upen dengan kau akhirat besok. Menate tak jadi upen dengan kau. Lembu, kuba, kucing, semua tak jadi upen dengan kau. Hak akan jadi upen dengan kau ni manusia. Waquduha, bermula upen dengan kau. An-nas ialah manusia. Tu dia. Manusia lah akan jadi upen dengan kau. Sampai, hei kau ibu kan bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, pada-mada, pakcik-makcik, dan terutama saya sendiri bersama dengan Baba Zu pada malam ni, marilah kita pakai mikir. Kita cuan kit, kita mari pakai fikir nak buat balas mana kita selamat daripada dengan kau. Orang panggil benda ni wajib kita kena mikir. Kita tu kontang kit cetam yang rai.
ต้องทำอย่างไรจะทำแบบไหนkena tak tahu tu nak buat beno nak gimana nak kira bahasa supaya kita lepas pada dengan kau. Tapi banyaknya pesanan Nabi. Alhamdulillah, Nabi ni sayang kita, Nabi ni cinta kepada kita. Banyak pesanan Nabi yang Nabi doyak surah 34 cara-cara supaya selamat kita pada dengan kau. Salah satu daripadanya Nabi kata ittaqun nar. Takutlah oleh kamu akan dengan kau, jadi muatlah dindingmu dengan kau. Muatlah geno-geno wimung tu jauh dengan kau ni. Walau bisyaki tamrah, walaupun dengan sebelah butir tamar. Yang ni ni, Nabi suruh kita ni pakai sedekah. Dengan sebab kita sedekah ni, jadi kampeng, jadi dinding, menyebab kita selamat daripada neraka Allah. Sabit Allahu Rabbi. Orang panggil tahniah lah. Berbahagialah, dapat berita gembiralah bagi siapa-siapa yang sedekah di kampung tempat ni, di madrasah di tempat ni. Ya Allah, ayah-ayah, ibu-ibu, nak rakyat ni di atas dunia ni, tempat hak paling barakah, orang panggil bumi yang dipilih oleh Allah ni, tempat yang paling berkat ada dua tempat. Mana? Ya muka bumi tah dunia ni banyak, tapi mana tanah yang barakah, yang betul-betul berkat di atas dunia ni? Yang pertama, mana-mana bumi, mana-mana tanah yang jadi tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana tanah, di mana pada bumi, di situ demo sujud semaya, demo maya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maya sunat tu, sunat ni semaya tarawih kalau boleh puasa. Di mana-mana bumi, mana-mana tanah, kalau jadi tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bumi barakah. Hak di Mekah Madinah tu cerak dah. Di mana-mana kampung tak kira, di Palai ke, di Jatak ke, di Kabu ke, di mana saja ke, apabila bumi tanah yang jadi tempat sujud kepada Allah, bumi tu berkat. Maka masjid-masjid tu ni tempat sujud. Tempat sujud kepada Allah. Dan tempat yang kedua, tempat yang berkat di atas dunia ni tempat apa weh? Mana-mana tempat hodok mengaji, duk belajar hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana tempat hodok baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana tempat hodok hurai firman Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia? Ialah mana-mana tanah, mana-mana bumi hak jadi tempat mengaji hukum ahkam Allah, yakni madrasah, rumah sekolah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah di kampung Palai kita, di kampung tempat kita ni Allah Taala pilih dua-dua tadi medok setempat. Maka hak duduk di depan saya ni dan di bawah tuan-tuan, di tepi tuan-tuan, di sini ialah satu tempat semaya dan juga tempat mengaji panggil. Dua-dua keberkatan Allah telah hipung di sini. Semaya pun di sini, ngaji Quran pun di sini, ngaji hukum ahkam pun di sini. Sabit tuan-tuan dan puan-puan, kita fikirlah, kita nak buka tafiq sendiri kita tak kuasa, kita nak mengajar kita tak pandai, maka kita sokong. Sabit dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an. Ada satu riwayat kata atau muhibban fala takun khamisan. Ada hadis riwayat malam ni. Nabi kata kun aliman, jadilah olehmu orang alim. Masa mu hidup tah dunia ni, pisahlah mengajilah orang alim. Kalau mu tak kuasa jadi orang alim, atau muta'alliman jadi orang belajar. Mu tak ada masa juga jadi orang belajar, tua tak ada kira dah. Au mustami'an, pergi berdengar tak apa dah. Dia mau mengajar seminggu sekali. Ataupun au muhibban, ataupun mu suka, mu kenal, mu sokong pun tak apa dah. Kita alim podok mengaji, podok berdengar, podok kurang-kurang wi sokong. Kemudian apabila di kampung tempat kita ada tahfiz, ni satu keutungnya. Bukan setiap kampung dia ada tahfiz ni. Macam itu mubah. Bukan setiap kampung ada tahfiz ni. Kayak budak hafiz baca Quran pagi petang siang malam, rahmat turun tak beradu reti.
Cuma kita ya tengok tak nampak. Rahmat turun senantiasa dok turun rahmat. Dengan sebab Al-Quran. Hei ayah-ayah dan ibu-ibu, saya nak tanya betul-betul ni. Nanti dia. Kita sehari-hari banyak mana baca Quran? Senyaplah kau tak baca surah habuk kali. Tak usah tanya bulan biasalah. Bulan puasa ni. Bulan Quran dah. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan puasa sebulan ni banyak mana kita baca Al-Quran. Bulan lain tak nak kecek. Bulan puasa. Bulan Quran dah. Ada setengah demo ni. Bulan puasa, bulan Quran ni tak ada khotel juga Quran. Ada. Bulan puasa ni bulan Quran dah. Tapi baca Quran tak habis. Tu dia. Bukan kapal ni. Apa dia kata ni? Kapal palai dah yang ni. Ada kadang-kadang setengah-setengah manusia ni. Bulan puasa sebulan sebuah Quran yang baca tak habis. Akan tetapi. Misalnya. Kita habis duit kita. Habis duit. Habis harta. Habis gapo ni. Mari bantu masjid di sini. Mari buat wi seming, wi kapo, wi besi, wi harta, wi gapo ni. Budak-budak hafiz. Duk baca Quran. Lebih lagi di bulan puasa. Bulan mana ni. InsyaAllah. Maka pahala tu bergerak boleh kita kata. Kita malah baca dah. Kita kurang baca dah. Akan tetapi. Kita ada duit. Kita ada harta. Kita ada kemampuan. Kita bui, kita sokong. InsyaAllah. Dengan asbab kita bui, kita sokong, kita gapa ni. Pahala Quran boleh juga kita. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Sabik, saya seru kepada ayah-ayah dan ibu-ibu dan para penonton semua. Lebih kurang malam ni. Capur-capur 800 lebih. 800 lebih. Dan capur di rumah lagi kemungkinan ni. 1000 lebih. Dekat habis 2000. Maka kita pakai on. Kita pakai on sikit sore 100, 200, 500, 1000. On masuk insyaAllah. Tak akan rugi. Lebih-lebih lagi ni. Hak kita doa masuk ni kita dengan Tuhan. Supaya ayah dan ibu-ibu ni. Kadang-kadang masjid tu buat minta khairat. Sejening minta khairat kita pada senyap-senyap. Orang senyap-senyap ni pahala besar. Le hadis kursi. Nabi sebut, Nabi kata sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi atau kama qala. Bermula sedekah dengan cara sirri. Kita khairat, kita sedekah dengan cara sembunyi ni. Kita khairat, kita sedekah orang tak tahu ni. Salah satu kita Kita 100, 500, 1000 orang tak tahu. Semata-mata kita dengan Allah Ta'ala. Maka dalam hadis kursi Nabi kata sadaqatus sirri. Bermula sedekah dengan cara sembunyi ni. Tudfi'u ghadabar rabbi. Dapat memadam kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dia nak murih dia. Allah Ta'ala nak merka kepadanya ni. Dengan sebab dia sedekah dengan cara sembunyi. Allah Ta'ala memadai kemarahannya. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tu dan taranya. Dan insyaAllah. Mudah-mudahan. Siapa yang bantu pada malam ni. Sabik kadang-kadang dalam page apa tu. Dalam page, dalam fake, dalam gapo banyak lah. Dia mereka tak mari banyak. Kalau tak mari ni macam-macam masalah. Tu royak gitu, ni panah tu macam-macam. Maka salah satu daripada banyak masalah dia mau dok pening lah ni, masalah anak. Banyak lah ni. Anak tak erti lah, anak tak berjuruh, anak tak dengar kata, anak malah ngaji sabik. Beruntunglah bagi siapa-siapa yang ada anak cucu jadi hafizul Quran. Siapa-siapa yang ada anak jadi hafizul Quran. Sabik kalau saya tanya, hei ayah-ayah dan ibu-ibu, rezeki yang terbesar yang Allah Ta'ala wi kepada kita tah dunia ni gapo dia? Kita ada duit juta-juta anak tak semai, apa arti? Kita ada kereta paling mengutih, kereta tu kita ada belaka. Dengan kereta nyodok, kereta giling, kereta meko, kereta gudang, kereta tolak, kereta kabak, kereta keng, kereta kek, semua kita ada. Tapi anak tak semai, apa arti? Kita ni ada kebun segenap tepat. Kebunnya, kebun meta, kebun motel, kebun peta, kebun serah, kebun bui dah lah kau. Kebun durian, semua kita ada. Tapi anak tak semaya, apa arti?
Kita ni ada kakak mah Allahu Rabbi. Dok tekak 18 kenapa belok tak tekak. Sampai kaki dia pakai mah lawan. Ni dia ni ada segala-gala. Tapi anak tak erti agama. Anak tak semaya. Anak makan dadah. Anak makan yaba. Anak tak erti apa arti. Maka saya doa. Dan saya dengan Baba Zul bersama. Siapa-siapa yang bantu kepada tahfiz. Siapa-siapa yang wid kepada tahfiz. Di sini baik dan dalam live kita baik. Siapa-siapa yang kepada tahfiz malam ni. InsyaAllah. Allah Ta'ala pilih anak dia di hafiz dan hafizah. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa-siapa yang beri kepada tahfiz pada malam ni, Allah Ta'ala akan beri kepada cucu dia ngaji Quran. Allah Ta'ala dapat anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang tak tinggal semaya, anak yang doa kepada dua bapa kama dia pada mati. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu semua yang mana hadir pada malam ni. Apabila Allah Ta'ala nak beri kepada kita satu-satu perkara ni, terhenti di atas kemahuan kita setara mana. Kita nak setara mana. Kalau kita soal di hari ni, semua nak kepada anak soleh, nak kepada anak soleh, nak kepada anak solehah, naklah kepada zuriat anak cucu yang baik. Maka insya-Allah mudah-mudahan siapa-siapa yang bantu pada malam ni, pemuda masya-Allah duk jaga batas, duk bawa colek dengan ring dia, dengan titik peluh dia, dengan satu padu, semua tu kiraman katibin, raqibun wa atidun, duk tulis belaka. Setiap kebaikan kita ni malaikat tulis tak jatuh walaupun sikit. Semua dia tulis belaka. Dengan sebab orang panggil gesah kita, kekurangan kita, orang panggil kegiatan kita, masa kita, jiwa kita, tenaga kita, harta kita, maka semua mereka ada tulis belaka. InsyaAllah apabila kita mati, kita wafat, boleh kita tengok. Kadang-kadang tak nanti mati, pada duk mana je. Iza balagatil hulqum, Iza balagatil hulqum, wa antum hina idzin tanzurun. Dalam suratul Waqiah, idza balagatil hulqum, apabila roh kita sapa di batas hulqum, wa antum hina idzin ay hina id balagatil hulqum, apabila roh kita sapa di batas hulqum, wa antum hina idzin tanzurun, pada masa tu duk mana Allah mujurnya sampai setengah-setengah demo tu Allah Ta'ala berzuhir ni, belum mati senyum dia. Allah Ta'ala apa? Allah mujurnya. Masa aku hidup itu aku bantu masjid, aku bantu madrasah, aku bantu tahfiz, aku biasa sedekah, aku biasa tolong-menolong di atas benda agama. Alhamdulillah. Dan siapa-siapa yang tak pada madrasah, siapa-siapa yang tak pada rumah Allah, apabila dia mati, apa nak lakunya? Hei tuan-tuan, laning kita hidup tah dunia ni, pak akhirat dengan kita ni jauh mana? Dekat ke jauh? Akhirat dengan kita ni, kalau kita mati malam ni akhirat. Kalau kita mati esok akhirat. Kalau kita mati lusa akhirat. Mati dengan kita bukan jauh. Tapi mudah-mudahan kita ni umur panjang belaka insya-Allah ni. Kita duk doa dah, Allahumma barik lana fi Rajab. Duk doa di bulan Rajab lagi dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab lagi dah. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Dan wa ballighna Ramadan, dan minta widailah bulan puasa. Tapi kalau nak mati pun dah lagi. Ya 2-3 minggu lagi. 2-3 minggu lagi. Dah lagi kalau nak mati itu. Tapi minta kita pakai umur panjang belakang, dapat sedekah lagi, dapat buat amal lagi, dapat bantu lagi, dapat tolong lagi. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat buat amal bersama insya-Allah taala. Dia amalan ni nak ayat tuan-tuan dah. Ya amalan ni ada dua. Ya ada amal lazim, amal mutaaddi. Kalau orang ngaji, kita ngaji dulu ke surah, ada fi'il lazim, ada fi'il mutaaddi. Dia tak serupa tu. Fi'il lazim dengan fi'il mutaaddi.
Supaya hasuna Zaidun. Nah, dengan apa nama ni? Hasuna Zaidun fi'il lazim. Kalau daraba Muhammadun amran, itu mutaaddi. Jadi amalan ni pun nak banding kita nampak ada lazim, ada mutaaddi. Balah mana lazim? Lazim tu fi'il dengan fa'il. Elok lah oleh Zaid. Jadi jangan tu Zaid ya sore ya. Ya tak berjakit ke orang lain. Hasuna Zaidun. Jangan elok lah oleh Zaid. Zaid ni apabila dia duduk tepi Umar duduk. Zaid jangan apabila Zaid duduk tepi Umar ni jangan duduk Umar. Jadi jangan duduk Umar duduk tepi Zaid. Jadi jangan duduk situ. Jadi jangan tu duduk di Zaid sore ya. Panggil lazim duduk dia ya. Hak kita nak mutaaddi. Mutaaddi ni dia larat pergi kepada maf'ul. Napa gitu? Gambar dia amalan, ada amalan lazim, ada amal mutaaddi. Ayah-ayah dan ibu-ibu, apa mana amalan lazim? Kita baca Quran di rumah sore, amalan lazim untuk kita ya. Kita bangun malam semaya tahajud. Kita ya. Kita duk berzikir, duk selawat. Kita ya. Itu amal lazim. Dan satu lagi panggil amal mutaaddi. Maka amalan mutaaddi ni dia larat pergi ke orang. Hak ni molek ni. Kita tolong orang, kita bantu, kita sedekah. Hak ni panggil amalan mutaaddi. Orang panggil dia pergi kepada mahfuz, dia pergi kepada orang lain pula. Sabit tu hey tuan-tuan, kita ada duit. Kita ada mah, ada harta, ada gapo ala qadar, kita bantulah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi hak dalam live kita pada malam ni ni hak tengok, duk kau masuk ni nah. Kita lah. Tak mau duk galik, dia dengar lupa ke tu. Kalau dalam live pakai belako banyak dah bazu. Amu bahasa tajam mai tengok tak ni. Sebab kita nak banyak ni. Kita nak banyak supaya nak mesiapkan masjid. Lepas tu nak bangun ni lagi banyak perkara lagi. Allahu Rabbi ya Karim. Sabih dah masuk tengok ni saya yakin. Rata-rata. Boleh kata ni. Kok segoro, kok hanyai, kok pukit, kok kerabi, kok bakok. Ni. Rata-rata masuk tengok ni. Maka demo ada jauh-jauh. Boleh kata pada adat agak payah lah nak mari. Ni. Kita nak mari payah, kita dah jauh, tapi ada jalan. Ialah kita on. Walaupun kita dah jauh, kita duk sanjai, duk segoro, duk lega, duk nakon, duk mana, tapi kita boleh on untuk demi kerana rumah Allah dan tempat belajar hukum ahkam Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Kemudian sebelum daripada kita nak sudah nak wi kepada Baba Zu ni, nak wayak kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula Nabi hijrah pergi ke Madinah. Supaya sejarah kita dengar Bapa cerita tadi. Nah, apabila Nabi kita hijrah daripada kota Mekah menuju kepada Madinatul Munawwarah, Nabi sapa di Madinah ni Allahu Rabbi. Hak Nabi fikir gapo mula-mula kali. Apabila Nabi kita pergi Madinah, Nabi kita ni beranak di Mekah, tapi satu masa kena hijrah pergi ke Madinah. Apabila Nabi kita pergi kepada Madinah, hak Nabi kita fikir nak buat hak mula-mula kali dua perkara. มื่อ Nabi ถึงนคร Madinah, bet sia sikit. Tu dia. Pak siapa Madinah, Nabi mikir buat dua perkara. Mana? Yang pertama bina masjid. Nabi nak bina tempat sujud semaya. Sampai kalau kita dalam otak kita ni tak ada fikiran nak bina masjid, orang panggil tak ada fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walah kita ni umat Nabi. Apabila kita ni umat Nabi, we ada cara fikir supaya Nabi tak apa dah. Apabila ni kita pracacat, kita umat Nabi Muhammad, we ada cara fikir supaya Nabi. Maka Nabi kita mikir dua perkara setelah Nabi kita safar di Madinah. Mana? Yang pertama Nabi kita fikir, Nabi fikir nak buat masjid. Nabi bina masjid, Nabi buat masjid.
Ada gapo Nabi mengajar di masjid, Nabi himpun manusia di masjid. Tu yang pertama. Dan yang kedua, Nabi fikir nak bersatu. Nabi fikir nak bersatu di antara Muhajirin dan Ansar, di antara Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, semua Nabi nak bersatukan ummah. Apabila bersatu akan dapat kejayaan. Apabila bersatu akan dapat kemenangan. Apabila bersatu akan dapat akan dapat kejayaan, kebahagiaan, kemenangan, kekuatan. Semua akan dapat. Alhamdulillah. Di kampung tempat kita ni alhamdulillah, di Palai, saya pun seolah pada tempat sinilah. Saya seru kepada ayah-ayah dan ibu-ibu, dan kepada para penonton dalam live kita ni, sokonglah. Sokong kerana di sini salah satu tempat saya juga, pakar-pakar lah. Mudah-mudahan di masa lagi akan datang dapat berhenti semaya di sini, dapat mai ziarah di sini insya-Allah taala. Tengok bangunnya cukup-cukup besar, cukup-cukup comel. Maka tak akan sudah kalau kita tak pakai-pakai tolong. Maka itulah nak bagi tahu kata dengan satu kita, dengan pakat teh kita, dengan ayuknya, dengan Tok Meneh, Tok Nebel, Soco, dengan semua ni Imam Khatib Bila, dengan ayah-ayah dan ibu-ibu, hak tu waktu, hak ni wak ni, semua kita dah buat kerana sejak tak sia-sia. Tu dia ni, hak dah basuh, hak dah aketeng, hak dah jaga jalan, semua tu boleh pahala belaka. Kalau tak percaya try mati lalu. Mati lalu. Terang hati, nak tahu kata, aku dah tulau susah lelah. Mengu-mengu, setengah demo tu boleh-boleh dah madah. Gi kapun tu, gi kapun ni, gi situ, gi sini. Setiap kita gi madah, kadang-kadang bukan dekat jauhnya gi. Sampai kau menara, kau tabah, kau golok. Kau ni gi madah. Maka setiap langkah, kita gi, semua mereka tulis pahala lah kau. Itu dia tu, setiap langkah. Hak kita dah pergi madah jauh-jauh. Semua Allah Ta'ala wipala kepada kita. Allah Ta'ala tidak sia-sia. Allah Ta'ala tak wanyanya kita. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah Ta'ala sebutnya tu, aku tu nyanyo kamu. Allah Ta'ala mai thamrai kita. Allah Ta'ala tak menyanyo kita. Yang nyanyo kita, dua nyanyo kita sendiri. Rugi juga abang tu. Duit ada le banci tapi tu seon. Kereta ada tu sesentak. Alatih kau. Nasi ada tu makan. Kipas ada tu cocok. Tu dia. Panggil tak jadi kerja. Kenapa tu? Duit ada le banci, kita tak on. Duit banyak. Kau dah taruh, kau dah tengok kau. Nak tidur malam tengok aku. Oh banyak. Melesok tengok aku. Oh banyak. Dia tengok aku. Siapa satu masa nanti ni, hak kita dah nampak aku 1.500.000, 200.000 ni. Pak kita mati dalam kubur ni, aku tu jadi son dalam kubur esok. Maka kita nak buat bala mana? Nak wi aku tu jadi boleh tolong kita sampai dalam kubur dengan cara kita bantulah. Sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kama dia saya ambil masa sedikit lagi ni. Ada kitab sudah dengan Abu dan munasabah. Kita ni tak berapa lama dah nak berlaku, nak pernah nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Nak tanya ni. Yos tahun ni ya ada apa bulan? Setahun ni. Lupa bulan dah lah. Berapa bulan ni? 12 bulan. Nengpi mi 12 ดือน. Tak ada. Setahun ada 12 bulan. Pana tanya pula. Dalam 11 bulan. Dalam 11 bulan ni cabut bulan puasa so. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab, Syaban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dalam 11 bulan ni cabut bulan puasa ni. Nak tanya, kita hidup 11 bulan ni kuat dunia ke kuat akhirat? Terus kita jawab. Jangan bohong tak baik.
Long kita top necai tu masa 11 bulan cabut boleh puasa so. Aku hidup hari-hari ni kuat dunia ke kuat akhirat? Tak nanti duk jawab. Allah Ta'ala ayat lama dah dalam Quran. Dalam suratul A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Ada satu ayat Allah Ta'ala kata. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Tuhan tak nak weh. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kebanyakan manusia ni kuat dunia lah kau. Suan manusia ni banyak kuat dunia. Tuhan sendiri royak. Tu dia ni. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Allah Ta'ala sendiri kata ni kebanyakan manusia ni kuat dunia. Pada akhirat dia mikir hak dunia lebih pada mikir hak akhirat. Dia sayang dunia lebih pada hak akhirat. Dia penting hak dunia daripada hak akhirat. Siapa Nabi ajar doa menawi kita? Doa mana weh? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana. Hingga akhir doa. Siapa Nabi ajar doa? Allahumma ya Allah la taj'alid dunya, ya Allah, mu jangan jadilah dunia ya Allah akbar hammina, benda yang lebih besar, benda penting dalam kehidupan kita. Apabila kita menjadi dunia tu benda penting, benda besar, benda yang maksud hidup dia, saya lalu dah. Nak kerak saya, nak sedekah saya, nak bantu saya, nak saya. Sebab apa? Kita fikir dunia tu benda penting dalam kehidupan kita. Penting pada akhirat. Apabila kita penting dunia pada akhirat, nak sedekah saya, nak saya. Siapa boleh puasa apa saya nak sedekah? Sahabat Tuhan, tuan-tuan, saya sedilah utamanya ni ialah 11 bulan cabut bulan Ramadan. Kita kuat dunia pada akhirat. Pas nak tanyalah. Sebulan bulan puasa nak siapa ni? Kita nak kuat dunia lagi ke nak kuat akhirat. 11 bulan tu kita wika ke dunia tem-tem. 11 bulan ni kita dengan dunia. Setengah demo tuduk dengan hijau pagi petang siang malam. Tak ada mari sejai. Tak ada pergi wasabah. Tak ada nak buka Quran. Ada setengah demo ni nah. 11 bulan ni tak ada nak balik Quran. Sahabat ingat ayah-ayah, ibu-ibu di akhir dunia. Dekat-dekat nak kiamat. Apabila kita buka mushaf, apabila kita buka Quran ni, nampak cap putih saja. Nampak cap putih, huruf tak ada dah. Bila tu? Apabila manusia tak madu dah Quran. Manusia tu saya baca dah Quran. Para hafiz pun banyak mati dah pada masa tu. Ni mujur ni. Allah Ta'ala masih dah taruh lagi. Ada maulana, ada ustaz, ada para guru, ada budak-budak tahfiz. Duk ingat Quran, duk baca Quran. Tapi satu masa nanti, satu hari nanti, manusia semua pakai malah baca Quran, semua pakai pergi terosak, semua tak pakai Quran, semua tak baca Quran. Di situlah Allah Ta'ala akak Quran. Apabila Allah Ta'ala akak Quran ni, tak nampak dah Quran. Jadi cap putih saja, kertas saja aku tak ada. Di situlah manusia menangis. Di situlah manusia teriak, ya Allah, aku lagi ngaji Quran, tak ada dah. Tok guru pun mati habis dah. Budak-budak hafiz pun mati belakang dah. Sampai belum kita mati, belum kita wafat, belum kita meninggal dunia ni. Buat amal lah sebanyak mungkinnya. Lebih-lebih lagi amalan khairat. Nama dia apa comel dah khairat. Allah bukan khairat arnak dia makan tu dah. Khairun mana baik dah. Sebut kata puluh khairat tak ada tak baik. Sampai orang dah mengepek puluh khairat tu berat dah. Nama dia apa khairat. Fastabiqul khairat. So kita pakak bergaduh, pakak siap, pakak cepat dengan amalan khairat. Ni dia ni.
Sama ada khairat madrasah, khairat pondok, khairat sejid, tak dikira lah. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tu di antaranya. Maka saya terima kasih kepada para penonton dalam live kita ni. Banyak dah komen mari dah online banyak dah. Maka saya terima kasih. Dan mudah-mudahan dengan demo dah on masuk 100, 200, 500 ribu, Allah Ta'ala yang membalasnya. Dan apa saja hajat yang demo nak, minta oleh Allah Ta'ala makbul. Saya yakin kita ramai-ramai malam ni, kita ada hajat masing-masing. Orang tu hajat tu, dia ni hajat ni. Macam-macam. Lepas tu kita berdua tak sama dengan Tuhan. Sampai kalau kita nak minta gapo ni, minta Allah ni. Setengah demo ni silap tepat ke mana. Masa dunia relax dia, relax. Orang panggil mewah semua. Orang ngajar apa, kena tagih mewah. Orang buat puluh khairat sejid, mewah. Orang baca Quran belakang dia, mewah. Orang semaya belakang dia, tak sembarangan, mewah. Ya akhirat ni, kita tong tham tu haiwan. Kalau kita hawe lawang, ya mewah semua. Kita tong tham tu haiwan. Aku geno-geno, aku nak buat wiluwe. Masa Quran, masa ngaji, masa zikir, kena buat wiluwe. Nah, nak minta gapo, minta Allah ni. Banyak dalam Quran Baba Zu. Nah, dalam Quran dalam kitab banyak dah sebut orang kita yang doa lepas mati banyak. Pak dia mati ni. Pak nak doa. Rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. Yo doa lepas mati. Dan so lagi, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Doa-doa perhatilah kau tu. Rabbana hai Tuhan kami, amattana snatain, matilah kami 2 kali ya Allah. Wa ahyaitana snatain, dan hiduplah kami 2 kali ya Allah. Minta nak mati 2 kali, minta nak hidup 2 kali. Hei Tuhan, aku mengaku dah dosa aku banyak ya Allah. Fa'tarafna bi dhunubina. Aku mengaku dah aku dosa banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki, dosa perut, banyaknya dosa. Wa keluarlah aku pada dengan kau ya Allah. Tuhan tak terima dah. Manusia ni apabila masuk dengan kau maaf, dia duduk dalam dengan kau ni, dia nampak orang duduk dalam syurga. Lalu tu dia wayak, hei orang dole surga, cuba halau air ke aku ga, boleh setengah tak apa dah. Aku dah ga, halau ga air ke aku boleh setengah. Maka ahli surga jawab, Inna Allah harrama, Allah Ta'ala mengharam. Tak boleh wirah. Dunia hari tu aku ajak, dunia aku ajak mudah, mutajak. Dunia ni aku heran mudah, aku pipai mutase. Hari ni aku tak boleh buih dah. Apabila ahli ni ngakon, minta air tak boleh, minta makan ni tak boleh. Akhir sekali ahli ni ngakon ni nah, dia minta apa weh? Dia minta wi Allah Ta'ala waktu hujan. Ahli ni ngakon, ya ta ya Allah, waktu hujan ya Allah. Sekali tak apa dah. Minta tu hujan weh. Hawa dah minta. Tuhan wi tu hujan sungguh. Hujan apa weh? Hujan api. Akhirat ni api belakang. Makan ni api. Sampai kita dengar kisah Isra Mi'raj ke? Baba Zu dok royak, demo lain dok royak. Ada satu puak hak Nabi kita nampak. Dok kena hambak. Ada satu puak hak Nabi kita nampak pada malam Isra Mi'raj ni. Dok kena hambak dengan penyemak. Malaikat dah hambak dia. Hambak gi mana tu? Hambak gi makan wah zakum. Hambak gi makan wah zakum. Lalu tu Nabi tengok, Nabi menangis. Nabi tengok, Nabi teriak, mengalir air mata Nabi. Lalu tu Nabi tanya Jibril, ya Jibril, fak mana tu Jibril? Dok nak hambak gi makan wah zakum. Lalu tu Jibril jawab, ninglah daripada umat tu hamba yang tak keluar zakat. Dia orang ada duit banyak, dengan kerak dia tak padu. Anak yatim dia tak cara. Pakai miskin dia hina main.
kira sejid, kira tadika, kira hafiz, zakat dia tak boleh langsung. Maka ya Nabi nampak pada malam Isra Mi'raj, dok kena hamba dia makan wah zakat. Lepas tu ayah-ayah ibu-ibu tanya, wah zakat tu gapo dia? Arai ke wah zakat. Dalam ayat Allah Ta'ala firman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna syajarataz zakum. Tak salah surah Dukhan. Dukhan. Dukhan Dukhan. Inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguh pohon kayu zakum. Dalam dengan kon ada pohon kayu nama pohon kayu zakum. Lepas tu ada wah zakum. Maka pohon kayu zakum, wah zakum ni ta'amul asin. Jadi makan ni orang berdosa. Siapa dia berdosa, mati masuk dengan ko, itulah makan ni dia. Apabila dia makan wah zakum, Allahu Rabbi. Ta'amul asin kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim. Pak dia makan ya wah berduri ke. Kawek urat tekak habis soyak. Makan pak urat tekak bersoyak, jatuh le perut habis putus urat perut. Allahu Rabbi. Ninglah dalam dengan kau sabi, saya pesan kepada saya dan kepada tuan-tuan, kita halalah duit kita sekupai dua. Jangan saya untuk agama, jangan saya untuk madrasah, jangan saya untuk tahfiz, jangan saya untuk pondok, jangan saya untuk masjid. Hak ni hak kita dah. Kadang-kadang kita silap kira je. Kan? Duit kuning ni dalam banci ada 100,000. Aku 1,000 tinggal sikit. Bukan kurang dak beralih tepat ya. Laning du dalam banci Krung Thai, Krung Thai, Thai Panit, Kesikon. Apa nama lagi? Banyak banci tak ingat Dia ni. Dengan Thai Panit, dengan Krung Thai, ada lah kau. Apabila kita ompak masuk tanakan akhirat lalu dah. Masuk tanakan akhirat lalu dah. InsyaAllah. Maka saya rasa cukup ni. Lebih kurang sejam saya berkecek. Dan kita sudah ngabazu. Cuma saya terima kasih sekali lagi kepada semua para penonton dalam live kita ni. Capo-capo ni. Hampir-hampir 1,000 orang. Maka kalau kita pakai 100 orang, boleh dah 100,000 malam ni. Kalau kita kolak roy tak apa dah. Kalau tengok dalam live ni, kalau kita pakai 100 orang, boleh 100,000, boleh capo-capo dengan hak market hari ni. Dan saya minta lah ngakan hari ni pun jadi hujan sikit. Kadang-kadang dia mau nak mari tak boleh. Jadi agak kata akar tu tak berapa banyak. Harap kepada para-para dalam live kita ni, pakat-pakat tolong lah. Pakat tolong, pakat sokong. Kita masuk dengan kerana nak guna banyak lagi. Tak cukup banyak lagi ni. Dan saya harap-harap kepada semua yang masuk, Allah Ta'ala mensempurnakan hajat. Kita nak gapo, Allah terus penuh hajat kita. Dan saya terima kasih kepada ahli kampung Palai ni, yang mana satu padu untuk menjayakan program kita sejak daripada pagi tadi hingga sampai malam ni. Dan saya sebagai orang panggil orang sini juga, saya doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat menjayakan kampung tempat kita, masjid, madrasah, dan supaya semua ahli kampung yang satu padu buat benda kebaikan, Allah Ta'ala buka jalan syurga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir sekiranya dalam ucapan saya ada silap, ada salah, ada sigong, terkasar bahasa, harap minta maaf banyak. Maka sekat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Kita semua semenjak daripada saat ni kita mula live ni, jumlah duit hak mula-mula kita perakatnya 592,820 kop. Kemudian jam pukul 10 naik kepada 910,820 kop. Lepas tu sampai kepada jam masuk pukul 10.30. Dan hak ni duit hak bila masuk di dalam banci ni lah, 823,920. Lepas tu hak dalam banci orang duk masuk dalam live shot ni, ni belum lagi tahu. InsyaAllah semoga pagi esok tu akan sampai kepada 1 juta. InsyaAllah. Dan akan naik lagi. Saya nak royak kek lah
kalau nak wi orang on banyak, tolong masuk chat. Hak kita live shoot pada malam ni. Maknanya Sultan Kapur ni, siapa dia ada Facebook, masuk dalam Facebook. Mudah lah. Masuk dalam Facebook, nampak hak live shoot ni. Malik banci ada siap dah hak ni, tolong pakai share kalau ada live buh dalam klub live. Sebab nak wi orang tengok tu ramai. Bila ramai 1,000 orang, 100 orang, boleh berapa? 10,000 orang, bui 100 kot seorang, berapa kita boleh? Teraku tengok. Nak nyawi ramai. Orang 3 wilayah ni, Tani Narajala, Neng Lampai Senkon, 1,800,000 orang. Ni baru berapa orang yang baru tengok. Jadi katanya, banyak orang lagi yang tak tahu. Oleh tu pakat masuk ni. Pakat share ramai-ramai, insya-Allah semoga akan dapat duit yang begitu banyak. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, sebelum daripada kita nak doa tutup akhir, sekali lagi kita duduk dalam Syaban, kita akan nak masuk ke dalam Ramadan. Sikit saya akan sentuh persiapan untuk kita nak masuk Ramadan. Bulan Syaban ni ada berlaku gapo kepada Nabi. Mula-mula sekali masalah kiblat. Kiblat dulu Nabi semaya hadap kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Semaya waktu Zuhur, maka Nabi semaya di tengah hari 2 rakaat. Kemudian tengah-tengah Nabi semaya hadap dada kepada Masjidil Aqsa di tengah bulan Sya'ban. Berlakunya pada bulan Sya'ban, berlakunya pada tahun yang kedua Hijrah. Maknanya Nabi di Madinah 2 tahun. Pinalat bulan Sya'ban hak tahun tu, Allah Ta'ala perintah suruh paling kepada Kaabah. Di tempat Nabi semaya tu dinamakan Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. 1 kiblat Masjidil Aqsa, 2 kiblatnya Kaabah. Sampai kiamat kita semaya hadap kepada Kaabah. Berlakunya pada bulan Sya'ban. Yang kedua, ayat yang Allah Ta'ala turun, innal ladhin, ayat yang Allah Ta'ala suruh kita banyakkan selawat kepada Nabi. Banyakkan kita selawat kepada Nabi, maka ayat tu diturunkan pada bulan Sya'ban. Allah Ta'ala kata, hei manusia, orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi. Oleh tu, bila kita duduk dalam bulan Sya'ban, banyak kita selawat kepada Nabi. Banyak kita selawat. Kerana sebab bulan Sya'ban, Allah Ta'ala turun ayat suruh selawat kepada Nabi. Bulan Sya'ban ni juga ni, malam nisfu Sya'ban. 1 malam yang lebih, 1 malam yang mulia, 1 malam yang suruh kita banyak baca Quran. 1 malam yang suruh kita banyak berdoa kepada Tuhan. Kerana Allah Ta'ala hantar malaikat nak ambil doa manusia pada malam tu, buat naik langit yang ke-7. Malam tu suruh banyak kita tasbih, subhanallahi wa bihamdi, banyak kita berzikir. Pagi esok sunat kita puasa. Bulan Sya'ban adalah 1 bulan suruh banyak kita puasa sunat. Paling kurang kita puasa bulan Sya'ban ni hari nisfu Sya'ban. Nak puasa senang kami tak ada weh, kerana duk gaduh nak pergi calon teluk 9. Gua nak puasa dah ni. Budak-budak sekolah, budak anak duk katuk-katuk dah hapung pergi jalan situ sini macam-macam lah. Dah. Maka oleh tu tuan-tuan, kita banyakkan puasa sunat. Paling kurang sehari daripada bulan Sya'ban, hari nisfu Sya'ban, kita puasa sunat. Pakat kita puasa sunat. Sengaja aku puasa esok hari nisfu Sya'ban kerana Allah Ta'ala, atau bulan Sya'ban kerana Allah Ta'ala. Nah, niat kita puasa. Baik, bila kita nak masuk kepada Ramadan, bulan Sya'ban, dibanyakkan kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Kata banyak mak-mak. Ibu-ibu ni hak tua-tua ramai ni, duduk dalam gelak tu, duduk dalam air tu. Bila letih demo, kita ni kalau letih jinyaku naik atas rumah, gapo tubik mulut. Adalah
Tak ada nak mampu. Tukar padalah itu bihak tu. Lepas tu kalau letih, astagfirullahalazim. Astagfirullah. Itu bihak ni mak weh. Bapa? Banyak mana kita duk mengeluh astagfirullah, astagfirullah, maka banyak tu Allah Taala ampun dosa kita. Hangana kena wi ampun dosa kita ni. Sebab bila nak masuk bulan Ramadan. Ramadan bulan mulia. Ramadan bulan keampunan, bulan yang penuh dengan pahala, bulan ganjaran, bulan Quran, bulan tahajud, bulan semaya sunat tarawih. Banyak kelebihan Ramadan. Bila kita istighfar banyak masa sekarang, masuk bulan Ramadan, diri kita bersih, diri kita suci. Kita rajin nak puasa, kita rajin semaya sunat tarawih, kita rajin nak buat makan wi kepada orang buka puasa. Ia tak ada halangan gapo. Tapi kalau kita masuk bulan Ramadan dengan bawa dosa-dosa, baru nak apa dosa masuk Ramadan. Wa amma tu lepas pada tu jadi lama. Oleh tu bersihkan dulu. Sambut bulan Ramadan dengan suci, dengan bersih. Sebab tu setengah orang pakak duk pergi umrah lah ni. Pakak pergi umrah sambut Ramadan. Ada setengah nak pergi umrah bulan Ramadan. Hak setengah bulan Ramadan nak pergi belah-belah Mekah. Bapa? Nak pergi taubat. Nak pergi bersih diri. Nak pergi Allah Ta'ala ampun dosa. Bila masuk Ramadan, aku nak buat amal sempurna. Baru dia rajin tuan-tuan. Oleh tu, bawa masuk bulan Ramadan, amba nak bagi dua perkara saja. Masuk bulan Ramadan ni kena pakai dua perangai, dua sifat. Satunya sifat tebal, yang keduanya sifat ok. Faham makna ok? Lapar ok, dahaga air ok, nak tengok maksiat ok, nak tengok TikTok ok. Ni budak muda-muda ni kena ok, nak main game ok. Jangan terbang. Bo nak tengok lagu. Oh, kalau terbang dia bunyi song yang yang boy. Budak-budak muda. Mana belaka? Bo masuk bulan Ramadan kita kena di tengah hari, terbang hak tengah malam. Nah, tengah hari ni kena lapar nasi nak mengupak ke orang Nah, ya balik ke kita pukul 2 betul banyak hidup atas jumlah orang. Waktu weh kecek hak orang. Bulan puasa kena banyak. Jangan terbang. Dah, we jadi banyak. Bawa masuk tengah malam kita kena terbang. Bakpo kena terbang? Ya malah. Ya letih. Ya mengatuk. Tak letih gano. Tak mengatuk gano. Sebab dia pukul puasa 2 pinggan tak cukup. Nasi 2 pinggan. Habis nasi martabak. Lepas tu akok, nasi kayu. Allah, nasi umak juga roti payah. Akhir sekali air Fanta bukan jebur tamadat dah hak jebur sapi. Gok lekat tekuk pada dia tak mampu. Lepas pada tu tak serah apa kenyai sungguh. Akik bunga tak Allah lah. Bo nak bangun lah channel ada lagi. Nyogomo pula dah channel semakin. Channel tak turun perut dah. Dia lekat tekuk. Lek. Nyokacah juga sumak. Apabila makan banyak, dia masuk jamai banyak. Orang semayang ngorek dah di masjid. Tak ada nak pergi. Bo nak maya iso sakit perut. Pergi juga pula dah. Mengatuk bila makan banyak. Lebih lagi kau mengatuk. Bila naik di atas masjid. Hak jadi keimam terawih tu pun. Allah, umur 80. Takbir sekali Allahu Akbar. Makmum di belakang tak apa lagi kata. Ya Allah. Hei, budak Afif ada. Jangan lepas di Malaysia. Pegang ni, tampon ni semua. Molek cakap dah. Amo duk kecek banyak tempat dah. Rumah kita 3 wilayah ni satu tampon. We ada satu sekolah Hafiz. Satu tampon ada satu sekolah Hafiz. Boleh puasa dalam tampon wapa mubah. Ambil budak Hafiz, duk palik setahun ni boleh palik dah. Boleh palik hak jadi imam. Lepas tu masuk kepada kapur ni, pakak jadi imam. Harana kena ambil budak Hafiz. Satu dia suara sedap. Harana kena suara sedapnya. Bila suara sedap ni kita semayakan, lek ibu apa. Lebih lagi budak Hafiz ni muda, putih, janguk, suara sedap.
Tua berlalu. Oh, Fok Tino berebut tabir. Jami. Tok Imam mari takbir. Allahu Akbar. Oh, Tok Imam kau dah. Orang Tino lek belakang. Usalli tu pun badan tu. Allahu Akbar. Oh, dah kosong semaya. Apa apa? Betul tak dia tengok Tok Imam beli tubik ke beli dalam nak. Oh, ni dah jadi Tok Imam semalam ni. Habis Allah sedap aku nak pergi dulu lagi dah. Kadang-kadang siapa terlupa baca teh. Apa? Galik dengar Tok Imam baca tu. Baca surah kau dah sedap. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Fatina lek habis. Sebab dia duk nampak muka Tok Imam jangok tu Samin. Kabar-kabar Tok Imam rokok. Allahu Akbar. Rokok dah. Lupanya betul. Tapi nak ayat kata galik kita semaya kali Tok Imam tu sedap. Sebab kita pergi Mekah Madinah. Lama dia baca tapi tak apa. Tak ngatuk, tak gapo. Ni salah satu daripadanya. Oleh tu nak ayat apa itu? Bila duduk di tengah malam Ramadan, semaya sunat tarawih, syarat dia so. Nak semaya we habis. Siapa dia niat? Tahun ni aku nak maya we habis we. Tahun dulu maya bermalam 10 malam, lepas tu berhenti kat tengah jalan. Syarat dia so. Gapo? Jangan gaduh bila rakaat. Kita jadi makmum ngati turut Tok Imam. Masalah berapa rakaat dah tarawih, waktu serah kepada Tok Imam. Tok Imam takbir, kita takbir. Tok Imam wisalah, kita wisalah. Nanti turut. Bawa Tok Imam bangun, pop bangun lalu dah. Tak usah gaduh duk bila. Ni gaduh duk bila rakaat. Tok Imam takbir, Allahu Akbar. Ya bu Allahu Akbar. Baru so. Ada lagi 22. Tak acak kali. Kalau berisak bila rakaat, fuak berisak 8 rakaat. Bawa nak kapal 8 rakaat, ini ikut dini lah. Oh, kalau fuak yate, kalau naik maya di masjid, berebut iya, berebut itu, berebut dini. Yang kata penuh sah, pergi. Kau sedap, aku nak duduk sini. Cik je nak tubai. Tak ada Allah hidup tipu dia sendiri. Bukan dia tipu kan. Setahun sekali, pila kerang. Malam ni, aku rajin nak maya terawih. Maidai. Tak ada. Untuk malam Ramadan saja tarawih. Nah, oleh tu pada tahun ni, semaya we cukup, semaya we habis. Kita bangun supaya kita naik kereta podi. Kereta name, kereta kosong. Ya ada gapo? Ada cleaner. Ada driver. Kita ni orang menupang. Masalah kita ni naik nak turun mana? Nak turun Nibong, kawasan mana? Nanti pecik. Lepas tu dia break, berhenti turun. Lepas tu dia break, tereng. Waktu driver Konkap road, kita tak usah duduk gaduh. Ni duduk di belakang, duduk gaduh dengan driver. Lekok. Break. Lemu tu. Dia bongong-bongong cabut suih, kita pakai jalan kaki. Masalah rakaat waktu Tok Imam. Jadi kita nanti turut saja. Nampak tak? Celah kalau kita duk gaduh bila rakaat, siap. Lama selalu dah. Kalau mula start tinggal malam yang kelima tak habis 20 rakaat. Malam yang kena kau tak habis. Akhir sekali tak pergi semaya tarawih. Allah, oleh tu niat molek pada tahun ni. Tahun ni aku nak semaya sunat tarawih, habis. Amalan bulan Ramadan, baca Quran, sedekah, sedekah. Orang buka puasa. Ni ada Hafiz, kalau budak Hafiz ada sini. Allah senang sangat. Gi dalam nak beli channel, kita nak 2 jabir, kita beli 3. Ambil sawi kepada orang buka puasa. Siapa dia? Orang buka puasa 1 butir wah tamat. 1 butir wah tamat, tak kenyang lagi. 1 butir wah tamat, Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia supaya puasa terik lagi. Kita puasa dah, orang buka puasa pula. Ya Allah, boleh Allah. Pahala bulan Ramadan tak ada arah dah. Kalau gitu, ni bulan ni persiapkan. Kita ingat gapo? Bulan Ramadan 30 hari. Aku nak sedekah 1 kok sayur. Cari duit 3,000.
untuk Ramadan. Cadar belah-belah untuk Ramadan. Cadar belah-belah ni. Amo takut masuk Ramadan. Tahun dulu tak boleh sedekah sikit abuk. Tahun ni tak boleh juga. Bapa tak boleh. Tak cadar. Mai triam thong tahu dah kelebihan. Tapi tak cadar. Bawa masuk waktu, masuk Ramadan, tak boleh sedekah. Rugi tahun dulu, rugi pula tahun ni. Sebab tu cara dia nya cadar dah. Macam cadar dah. Cadar dah 3,000 kop, 100 hari, 100 hari, 100 hari. Untuk apa? Untuk orang buka puasa. Kenapa kita nak kelebihan? Sebab tu ibu bapa, bila kita duduk bulan mana, kita ambil bulan tu. Kelebihan bulan tu. Tengok orang Cina. Bawa masuk one truk Cina. Dia tak ingat truk Cina dengan tak wak gapo. Tak ada orang Cina. Seorang habuk tak ada. Boleh ditanya. Makna orang Cina bila dia sapa one truk Cina dia. Semua orang pagi kena tambun. Ambil barang duit gapo. Dia tuntai habis licin. Angpau dia. Yalah. Apa? Dia tahu kata hari tu dia percaya kata pahala tu banyak. Kita ni tahu cerak dah. Tapi tak saya buat. Apa tak saya buat? Kerana kita tidak buat persiapan. Buatlah persiapan untuk Ramadan. Supaya Ramadan tahun ni kita penuh dengan amal, ibadat sempurna bulan Ramadan. Boleh pahala. Kenapa? Kita takut Ramadan hak sikit lagi. Takut kita tak boleh jumpa, tak boleh bertemu. Nah, bila kita temu dah, kita temti dengan bulan yang kita dapat, bulan yang kita duduk itu. Oleh itu saudara semua persiapkan. Dia panggil triam pram. Hak puasa sunat untuk kita nak berlatih. Masuk Ramadan, dia puasa jadi wajib lalu dah. Kita sedekah hari ni untuk kita belajar. Bila masuk Ramadan, kita sedekah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Salah satu daripada kehidupan kita bahagia. Ciwit ini kuamsu. Kalau tanya for kita semua, nak hidup atas dunia ni, nak apa? Hidup bahagia. Hidup bahagia ni, makna hati yang tenang. Ciwit ini kuamsu. Salah satu amalan untuk hidup kita jadi bahagia. Ciwit rau ini kuamsu. Gapo kita kena buat? Iaitulah sedekah tiap-tiap hari. Siapa dia sedekah tiap-tiap hari, Allah Ta'ala hidup dia bahagia. Hidup bahagia. Ciwik ini kuamsu. Hak ni kita nak. Tak kira harta banyak, harta sikit. Banyak orang harta banyak, kita nampak kata senang, tapi tidak bahagia. Nak hidup malam, nak nera tu, kena makan ubat jadi jenera dulu. Oleh tu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, persiapan kita untuk Ramadan ni tak lama dah nak masuk Ramadan. Bukan kata bawa nak masuk Ramadan sipai basah wak jual channel. Dah. Hak tu tak masuk oleh banci hak Tuhan dia. Orang persiapan, kano aku nak beli, aku nak pergi semaya. Kano nak pergi semaya tarawih tu tukarlah. Lebih lagi orang puas, orang Tino ni, dia tak suka orang datang. Orang datang ni kadang-kadang dia pakai banyak pasal. Kita orang Tino ni, kita pakai cut kano, cut semaya tu waktu nak semaya. Tubik di mana tak pakai. Tapi orang atas puama ni, ya sehari pakai hak ni, semaya pun hak ni. Maka bila kita pakai tekah semaya, kadang-kadang ada secut, ada selah ya kita. Lepas tu tolong gicik malam ni. Hai lalak ada apa putih. Di kano tu nak masuk Ramadan ni, tukar belah-belah weh. Apa tukar? Nak semua Tuhan, nak semaya, nak sujud Tuhan, jadi bersih tubuh badan kita. Lepas tu mai camping kena kano hak si bunga. Kadang-kadang bunga ambil tah kepala sampai kaki. Nyanyi orang lek belakang maya tak kosong. Dia maya terawih dia duduk Karena dia bunga yak atas kepala sampai kaki. Oleh belakang takbir Allahu Akbar. Oleh comelnya. Beli mana ni? Sudah misalnya, ya mau beli mana kano. Itulah dia mau duduk laisuk tu. Dah. Supaya fok atas. Di semaya terawih. Aku beli gak baju putih atau baju hitam hok satu cayo. Adalah tak saya tengok dah. Pergi semaya terawih pakai baju bola. Hok ni pakai Melayu. Hok ni pakai Liverpool.
Hak Melayu duduk belakang, Liverpool duduk depan. Hak Melayu takbir, Allahu Akbar. Liverpool. Allah. Nampak tak? Hak Melayu suka. Kawan ni cang dah Karabau. Tu jangan pakai baju macam tu. Maknanya kita muliakan kepada sembahyang dan kita semaya supaya kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi alhamdulillah cukup dah masa kita berdua pada malam ni. Maka tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akhir dengan doa. Hak kita letih pada malam ni semua adalah pahala. Hak kita letih malam ni semua adalah jariah dan supaya Allah Taala terimakan di antara amalan-amalan kita yang kita buat malam ni. Akhir saya nak sebut panak-panak 3 perkara yang kita kena takut. 1, takut Allah Ta'ala tidak ampun dosa kita. Kita duduk bulan Rajab, bulan Tuhan ampun dosa, tapi Tuhan tak ampun juga dosa kita. Kita duduk bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam yang Tuhan ampun dosa, tapi Tuhan tak ampun dosa kita. Kita duduk bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan keampunan, habis Ramadan, dosa kita ada lagi. Takut Tuhan tidak ampun dosa kita. Mati dalam hal berdosa, kita kena azab di alam kubur, di padang mahsyar, di dalam neraka Allah Ta'ala. Hak ni kita kena takut. Pada waktu mana? Banyakkanlah istighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, takut dekat nak mati, tak boleh sebut kalimah la ilaha illallah. Ibu-ibu, orang mati ni ada 2. Husnul khatimah, mati molek, mati baik. Ulama di Indonesia, saya 2 ni dalam Facebook, tengah duk mengajar ibu bapa. Mengajar duk sebut siapa dia mati kalimah la ilaha illallah, baca hadis Nabi. Lepas pada tu dia pun mengatik la ilaha illallah. 3 kali dia sebut, lebah pun mati. Mati tengah duk mengajar. Mati lepas sebut hadis Nabi. Mati lepas kata la ilaha illallah. Mati ya Allah. Hak ni kita nak. Mati apa ni? Husnul khatimah. Nabi sebut dalam hadis, alamat orang mati baik, 1, mati dengan kalimah la ilaha illallah. 2, mati dia malam Jumaat, hari Jumaat. 3, lepas pada mati, dahi dia jadi peluh. Dahi peluh lepas mati ni adalah hadis Nabi sebut, orang tu orang mati baik. Yang keempat, orang ni belum nak mati, dia suka, dia gembira dengan kematian. Supaya satu sahabat Nabi masuk dalam perang Uhud, bau sedap marira. Bau sedap marira. Dia pegang pedang, dia nak pergi lagu tu. Nabi kata, "Bapa mu gaduh?" "Ya Rasulullah, ama bau syurga marira." Suka nak mati. Yang kelima, alamat orang mati baik ibu bapa, dia duk joli, dia buat jahat, dia berdosa, tapi dekat nak mati, seminggu nak mati, sebulan nak mati, dia jadi orang baik. Dia semaya tak tinggal. Contoh mudah-mudah, dia rasa nak pergi Mekah, klik Mekah mati, tanda orang tu orang mati baik. Yang kedua, orang mati su'il khatimah, mati jahat. Mati jahat. Allah, mati dalam tempat maksiat, mati tengah duk minum arak, minum benda dadah. Hak ni wala iazubillah, kita tak say ibu bapa. Kalau gitu hak kita takut, dekat nak mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Yang ketiga, 1, takut Tuhan tak ampun dosa. 2, takut mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Yang ketiga, amalan kita buat takut Tuhan tak terima. Ni kita duk letih berapa hari mari dah ni. Bo nak kelik sekali lagi, kita yang mengepek kepada orang. Hak kita letih ni, makna tak ada ikhlas kita buat hari ni. Saja. Padahal kalau Tuhan terima, pahala kita membinakan masjid, jariah kita selamat dalam kubur. Takut tuan-tuan, amalan kita buat Tuhan tak terima. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sikit saja, 1 miskal. Sikit kita buat, kita sedekah 10 kok lah. Kita sedekah hari ni 100 kok lah. Sikit kalau bila dengan benar nak buat. Tapi bila Allah Ta'ala kabul, bila Allah Ta'ala terima,
kita dapat balasan daripada Allah. Tapi takutnya banyak amalan kita. Haji tiap-tiap tahun, umrah tiap-tiap tahun, Quran 7 hari kita baca, zikir tak tahu banyak mana kita berzikir. Tapi hati kita buruk, hati kita ada dengki, hati kita ada takabur, sikit pun Allah Ta'ala tidak terimakan amalan kita. Itulah yang kita takut, 3 perkara. Oleh itu jaga-jaga supaya Allah Ta'ala pilihkan kita ramai-ramai jadi golongan orang beruntung, orang bertuah dunia, beruntung dunia dan juga beruntung di negeri akhirat. Hak ni hak kita kehendak, Allah Ta'ala redha kita, maka balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita sama-sama berdoa, semoga barakat tempat kita duduk ni, barakat Allah Ta'ala sempurnakan hajat supaya mensudahkan masjid yang terindah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Jabbar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kesilapan kami yang telah lalu, ya Allah. Sama ada dosa yang kecil dan dosa yang besar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua ini hamba-Mu yang salah, hamba-Mu yang silap, hamba-Mu yang banyak kesalahan, ya Allah. Banyak kami main-main dengan agama-Mu, ya Allah. Maka kesalahan itu, ya Allah, telah tertulis kepada malaikat-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, sebelum daripada kami mati, ya Allah, Engkau ampunkan dulu dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan kamu bawa kami masuk ke alam kubur dalam hal kami penuh dengan dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami hidup di dunia yang sementara ini, ya Allah. Selamatlah kami hidup di dunia yang penuh dengan kemaksiatan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu jagakanlah kami semua ini, ya Allah. Semoga kami hidup dalam agama-Mu, ya Allah. Kami boleh jaga agama-Mu, ya Allah, selama hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua ini, ya Allah. Di waktu kami hampir mati, ya Allah, bagi rezeki kepada kami, ya Allah. Dekat-dekat kami nak mati, boleh kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Boleh kami sebut kalimah la ilaha illallah sebelum daripada kami mati, ya Allah. Boleh kami dapat nikmat dan syurga selepas kami mati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahkanlah masjid ini, ya Allah, tempat tahfiz Al-Quran ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau hantarkanlah ahli pembantu, ya Allah. Ahli khairat, ya Allah. Duit-duit duduk di mana, ya Allah. Hantar, ya Allah, supaya menyudahkan masjid ini, ya Allah. Dan Engkau menjadikanlah tempat ini melahirkan alim ulama, hafiz-hafizah, ya Allah, supaya boleh jagakan Al-Quran-Mu, ya Allah, sampai kepada hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lama ibu bapa yang datang pada malam ini, ya Allah, yang letih, yang lelah 2-3 hari dah, ya Allah. Bagilah balasan kepada kami semua ini, ya Allah. Amalan jariah kami, ya Allah. Sekira kami semua ini ada sakit, Engkau sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Sekira kami semua ini ada anak, ya Allah, jadilah anak kami anak yang soleh, anak yang salihah. Sekira kami semua ini susah, ya Allah, Engkau bagikanlah rezeki yang banyak kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah amalan kami pada malam ini, hari ini, ya Allah, untuk bawa kami selamat di alam kubur, untuk bawa kami selamat di padang mahsyar, untuk bawa kami selamat daripada api neraka-Mu, ya Allah. Dan masukkanlah kami semua ini ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Kami kurang amalan, ya Allah. Kami kurang baca Quran, ya Allah. Kami kurang bangun tahajud, ya Allah. Tapi jariah kami pada hari ini, ya Allah, bawalah jariah ini, ya Allah. Terimakanlah jariah ini, ya Allah, untuk kami selamat di negeri akhirat nanti, ya Allah. Dapat kami bersama dengan Nabi-Mu, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami bersama dengan sahabat Nabi-Mu, ya Allah, Sayyidina Uthman ibn Affan. Mereka adalah ahli syurga, ya Allah. Kami juga, ya Allah, jadilah kami semua ini adalah ahli syurga-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukrillah daripada dua guru yang kita dihormati. Bagi mereka ilmu dan pengetahuan pada malam ini kita sama-sama menuntut dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala membanyakkan umur mereka berdua supaya melanjutkan ilmu agama terus kepada anak cucu kita seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira pada malam ini yang mulia kita bersyukuri segala nikmat dan rahmat daripada Allah supaya kita dapat manfaat daripada anjuran ilmu pada malam ini daripada bapa kita supaya kita